Yang mana kenyataan yang dikeluarkan oleh Papa Gomo, yaitu Zahid Tipu Agong, ini satu daripada kata-kata yang sangat berbahaya lah dalam kita nak menjadi seorang pemain media sosial. Ucapan kita kena lihat sebenarnya, dan perkara ini akhirnya kita tahu Papa Gomo sedang disiasat. Apa yang saya lihat daripada kenyataan Presiden UMNO sendiri, yang mana hari ini dakwaan tipu agung Ahmad Zahid minta PDRM siasat Papa Gomo, dan saya juga lihat di sini bahawa telah pun dibuat laporan polis, dan juga polis telah pun menyiasat isu ini. Yang mana hari ini kenyataan Presiden UMNO ataupun pengurusi Barisan Nasional menyerahkan kepada pihak polis untuk membuat siasatan dakwaan seorang penulis blog, iaitu Papa Gomo. Kononnya beliau telah menipu Yang di-Pertuan Agong dalam pembentukan kerajaan perpaduan. Dan Timbalan Perdana Menteri juga berkata laporan polis terhadap Papa Gomo, atau nama sebenarnya Wan Muhammad Azri Wan Deris 40, telah pun dibuat semalam. Majlis tertinggi UMNO telah membuat keputusan memberi dukungan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berdasarkan kepada dokumen akuan bersumpah yang kita hantar kepada pihak istana negara sebelum tamat tempoh waktu diberikan. Papa Gomo sepatutnya semak dengan pihak istana negara tentang perkara ini. Kita melakukan mengikuti titah Yang di-Pertuan Agong. Itu kata Datuk Seri Zahid Hamidi, ya. Saya tidak nak mengulas juga begitu panjang, dan saya rasa kawan-kawan di sini pun ramai yang dah pun melihat video itu. Tetapi saya melihat Papa Gomo ni dia kadang-kadang itulah keterlaluan, ataupun dia konon-kononnya berjuang untuk orang Melayu Islam, tapi cara dia dengan presiden yang ada sekarang ni, walaupun kena pecat, itu pun orang Melayu Islam juga. Dan kenyataan mengatakan bahawa Zahid Tipu Agong itu pada saya itu satu kenyataan yang sangat berat lah. Seorang rakyat menipu rajanya, ini adalah satu perkara yang serius lah. Jadi saya percaya orang seperti ini amat berbahaya, dan memang baguslah kalau disiasat, kerana banyak sebelum-sebelum ini juga beliau mengeluarkan kenyataan, apalagi kalau sebut saja DAP, beliau terus melatah. Dan rakyat juga tahu latar belakang dia ni. Saya heran, dia duduk dalam politik ni, sebab itu saya kata hanya macai cari makan dalam politik. Kerana sepanjang Papa Gomo berada dalam arena politik, dia tak pernah bertanding. Tak pernah bertanding PRU, PRN, tak pernah. Tapi diberi ruang oleh parti-parti politik untuk beliau mendapat sedikit jawatan. Dan akhirnya kalau kita tengok, saya tak pernah nampak Papa Gomo ni juga dia buat kerja lapangan. Dia cuma bermain dengan media saja. Kerja lapangan tak pernah saya buat. Tapi dah bercakap kemaslah. Pada saya sebagai seorang politik, sebagai tokoh politik, kalau nak jadi tokoh politik ni, kalau tak turun lapangan, tak turun buat kerja, nak cakap saja, pada saya juga itu bukan orang politik. Itu namanya cari makan dalam politik. Kerana apa? Kerana saya sebagai ketua penerangan PKR Sarawak, dan saya sebagai ketua cabang. Ketua cabang ni umpamanya mungkin ketua bahagian lah kalau di UMNO, kerana UMNO ni ke kanan parti, kami ke kiri parti. Jadi kami menggunakan ketua cabang. Maka sedikit sebanyak saya kena turun kekuasaan. Apalagi kalau kita pegang jawatan yang merangkumi untuk kesemua keseluruhan parti, pimpinan pusat umpamanya. Jadi itu saya kata. Jadi dalam dia mengatakan kenyataan-kenyataan yang pada saya lah, ini saya lihat video dia yang awal mereka berdebat itu, dan akhirnya saya melihat bahawa Papa Gomo dah tak layak lah untuk jadi orang politik. Cari makan dalam politik boleh lah. Kita tengok duduk dalam UMNO, dia kata Zahid tipu agung. Kalau kita lihat
dia sampai suruh Hussein rekod benda tu. Jadi maka rekod itu boleh kita tengok dan hari ini begitu trending. Begitu juga dengan kalau kita lihat dalam kenyataannya tentang isu yang melibatkan fitnah dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, memang betul. Semua rakyat pun kalau yang mengikuti berita, kita terkejut. Macam mana seorang Papagomo, walaupun itu dikatakan derma, siapa yang berderma sehingga dekat 1 juta tu? Jadi benda-benda ini dulu menjadi isu. Hari ini apabila dia main Zahid Tipu Agong, waktu dia dalam kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kalau tidak silap saya, kawan-kawan masih ingat Papagomo pernah diberi satu pingat, yang mana saya rasa waktu dia berada dalam kerajaan pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, itu pingat pun saya rasa masih lagi yang di-Pertuan Agong yang ada hari ini yang memberi dia. Dan saya percaya juga pingat ini bukan pingat yang rendah darjatnya. Jadi sepatutnya sebagai seorang yang bermain dengan media begitu lama, sebagai seorang yang konon-kononnya famous, patutnya dia berpikir, kita dalam media ni bukan kita nak cari famous, tetapi kita nak cari apa sebenarnya kebenaran, hujah kita dan untuk rakyat. Bukan kita nak menjadi satukan isu itu perkauman. Apabila dia membuat live dia, kaum-kaum lain juga lihat. Macam saya buat live hari ini, semua kaum melihat. Maka kita tidak boleh menceritakan komen-komen yang boleh mengguriskan kaum lain. Sedangkan UMNO sendiri pun perlu mendapat sokongan daripada kaum lain. Kalau hari ini dia beralih kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang mana kita tengok Dr. Mahathir Mohamad siap potong rambut dia, merasmikan dia untuk nak, mungkin tak tahu dia nak sokong kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin ni ke, dia nak bersama Tun Dr. Mahathir ke, ataupun dia nak hanya masuk dalam proklamasi orang Melayu itu. Jadi patutnya dia sebagai seorang tokoh muda, tunjukkanlah sikap yang terbaik, bukannya menceritakan isu-isu yang boleh bermain dengan sentimen, yang mana seolah-olah otaknya didoktrin seperti itu ya. Ya sebenarnya malas. Sebab beberapa hari kawan banyak yang komen ataupun mesej saya berkenaan dengan apa komen. Jadi komen saya macam itulah. Saya nak baca komen kawan-kawan dulu ya. Masya Ahmad, selamat malam ya, selamat malam. Loya Melaya kita lawan. Full Metal action, greeting reform. Ya, terima kasih Full Metal. Jimmy Hendrik, siasat atas akta hasutan dengan kadar segera. Memang benda ni dah disiasat oleh pihak polis. Tadi pun saya, kalau kawan lihat dalam berita pun dah ada, dan saya lihat dia pun ada juga membuat kenyataan dia tadi, tapi saya tidak membaca habis, tidak mendengar habis, kerana saya sebenarnya tidak berminat dengan apa yang Papagomo cakap. Sebab saya tengok politik dia berkisar-kisar macam tu, dia main sentimen kaum dan agama, dia asyik menyalahkan DAP, dia seolah-olah tidak nampak. Dia, pada saya politik dia tidak meluas, dia hanya tahu kawasan dia, macam kepompong dia aja. Dia tidak melihat general politik itu. Apa sebenarnya politik ini? Politik ini dia tidak nampak macam mana ekonomi dalam politik ini harus dibangunkan. Sebagai ahli politik apa sebenarnya yang dia main, dia berkisar-kisar dekat situ, dia bermain dengan parti orang ni, dia main dengan kaum ni, dia main dengan itu saja. Dia tidak merangkumi apa kehendak rakyat pada saya. Tetapi sebagai influencer, dia tetap ada pengaruh dia tetap ada peminat dia. Jadi itu yang kita boleh lihat lah. Masya Ahmad, dia buat fitnah dan yang rasuah tangkap. Yang buat fitnah dan rasuah tangkap. Kalau nak kata dia fitnah, memang dah didapati bersalah. Dia pernah memfitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan akhirnya saman hampir 1 juta. Dan waktu dia dalam UMNO, waktu UMNO berkuasa, dan dia mendapat jawatan di situ. Waktu itu dia sebenarnya banyak di cover dengan UMNO waktu itu, mungkin dalam mempunyai kuasa. Tapi hari ini apabila dia dibuang dan dia hendak bertapak dengan mana-mana parti, dia pening lah. Sebab itu saya kata, kita ni ke politik, kalau kita nak mencari makan dalam politik, maka itu akan terjadi lah.
Jadi kita kena beringat di situ. Kalau dapat duit banyak tersimpanlah, jangan joli. Bujang Abdurrahman, itulah telajak kata kena terima padahnya. Ya. Hanya kerana kita tidak nak mengalah, akhirnya kita membuat satu hujah, cuba nak berdebat, sedangkan kita tidak mempunyai ilmu perdebatan. Maaf cakaplah, Papa Gomo bukannya tinggi mana juga kelulusan, bukan saya merendahkan dia. Kita tahu Papa Gomo adalah seorang daripada anggota polis dahulu yang dibuang kerja. Yang mana benda ni terdedah dalam media sosial. Semua rakyat boleh baca. Konstabel polis yang dibuang daripada kerja. Kalau tak silap saya, yang saya baca dulu, dia seorang polis trafik. Jadi benda-benda ni rakyat bukan bodoh hari ini. Jadi politik hari ini juga anak-anak muda yang nak bergerak politik, kalau tidak pun harus ada sedikit ilmu, yaitu daripada kita ni, sekolah kita. Macam Hussein tu, dia berdebat. Hussein tu, dia dah menerangkan, tebal dia punya sijil, tebal ni, satu file Hussein tu. Walaupun dia cuma ketua penerangan UMNO bahagian, tak silap saya. Tetapi, saya lihat dia anak muda yang agresif, yang mempunyai potensi, yang boleh diangkat oleh UMNO. Dan perjuangan dia, saya rasa landasan dia tidak berapa salah Hussein ni. Jadi ini, anak-anak muda seperti Hussein ini patut diangkat oleh UMNO untuk kedepannya, untuk mewariskan, untuk membarisi bakal-bakal pelapis di dalam UMNO. Tapi kalau tindakan UMNO yang hari ini yang telah pun membuang Papa Gomo ini, pada saya betul, karena tidak memberi apa-apa value. Dan kalau Papa Gomo nak masuk ke dalam parti-parti seperti dalam Pakatan Harapan, dia PKA memang tak akan diterima lah. Mungkin parti Amanah, DAP memang dia anti dengan DAP. Dia tengok DAP itu seperti DAP itu komunis sangat. Jadi dia terlalu ekstrim, tajam. Tapi dia tidak membawa keuntungan kepada dia. Dia tidak menguntungkan UMNO. Orang seperti ini sebenarnya tidak menguntungkan UMNO, malah merugikan UMNO sebenarnya. Tetapi daripada segi rakyat melihat, daripada segi view dia untuk mempromosi, di situ ada value-nya. Tetapi untuk keuntungan UMNO tak ada, karena kalau turun ke lapangan maka dia akan menjadi jarum yang mana hujah dia akan dilihat oleh orang-orang bijak, anak-anak muda yang bijak hari ini. Jadi dia menggunakan perkara-perkara ini tidak menguntungkan sedikit pun. Masya Ahmad, Papa Gomo jangan dibiarkan bermaharajalela. Dia dah tak boleh dah, dia tak boleh ke politik dah. Sebab tu tak pernah bertanding dia. Kalau bertanding pun macam mana? Dia cari makan dalam politik. Dia tidak, saya tak nampak dia turun ke lapangan, tak nampak dia buat kerja mengeluarkan duit dia. Orang yang paling untung dalam politik mungkin Papa Gomo. Dia tidak perlu keluarkan duit dia. Dia carilah dekat mana-mana, dia gunakan duit itu. Menurut saya begitulah yang saya nampak. Dan saya ikuti semua influencer, mereka-mereka yang dalam ni, saya ikuti. Tetapi saya tidak mau masuk campur lah. Ini pun saya masuk campur sedikit kerana dia banyak menyerang kepimpinan Pakatan Harapan dahulu. Dalam politik, orang seperti Papa Gomo tak ada value-nya, tidak ada keuntungannya kepada rakyat Malaysia, tidak ada keuntungannya kepada pembangunan negara ini. Tanpa dia pun Malaysia ini tetap berjalan dengan seperti itu. Dia bukannya ada value apa-apa. Dia cuma betul-betul pada saya mencari makan dalam politik. Itu saja, tak lebih. Tidak ada manfaat, tak ada. Dia tidak dilihat, tidak dinilai oleh pelabur, tidak dinilai oleh mana-mana pelabur dalam negara ke oleh orang-orang politik. Jadi dia merosakkan diri dia dalam politik. Bagus dia buat bisnes lah. Sebab apa? Bertanding pun tak. Cupen 86, puak-puak PN PAS dah tak ada modal nak main isu berkempen. Bodoh bapa. Maknanya terbaik siasat, jangan tak siasat. Lalang macam Gomo ini betul perlu diberi pengajaran. Niat dia memang nak pecah belahkan bangsa kita dengan statement yang tak ada bukti dan pendapat saya lah. Ya. Kita bayangkan dia kata Zahid tipu Agung. Ini satu ayat yang sangat pada saya Papa Gomo tak boleh keluarkan kerana Presiden UMNO menghadap yang di-Pertuan Agong, UMNO pada awalnya. Kenapa UMNO kenapa Papa Gomo membuat propaganda? Kenapa Papa Gomo spin?
Yang mana dalam media rakyat semua tahu bahawa waktu mula-mula menghadap Yang di-Pertuan Agong itu adalah Presiden pengurusi Pakatan Harapan yang diwakili oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini semua rakyat tahu. Yang kedua, pengurusi Perikatan Nasional yang diwakili oleh Tan Sri Medi Yassin. Begitu juga sebuah parti yang majoriti kursinya menang banyak, yaitu 43 kursi, diwakili oleh Presiden PAS, yaitu Tan Sri Abdul Hadi Awang. Maka tiga orang ini yang kita tahu keluar dan menghadap Yang di-Pertuan Agong, akhirnya keluar daripada istana. Awal adalah pengurusi Perikatan Nasional dan Tan Sri Abdul Hadi Awang, dan mereka buat kenyataan media tidak nak menyokong ke Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri. Nah, di situ itulah sebabnya kenyataan yang dikeluarkan oleh Zahid Hamidi hari ini, apabila Zahid Hamidi berkata bahawa apa yang dia tulis di sini, Majlis Tertinggi Barisan Nasional membuat keputusan untuk memberi dukungan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berdasarkan dokumen akaun bersumpah yang kita hantar kepada Istana Negara sebelum tamat tempoh waktu yang diberikan. Dan di sini juga kita tahu bahawa yang menitahkan untuk Barisan Nasional menyokong kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah daripada Istana Negara. Maka dari mana asal-usulnya Presiden UMNO ni menipu Yang di-Pertuan Agong? Saya pun heran kenapa dia keluarkan ucapan dia itu. Jadi dia dekat kedai kopi boleh lah. Ini live seluruh dunia boleh tengok live kita. Kalau orang share link kita. Jadi kenyataan itu. Yang keduanya, dia sendiri sebagai seorang Melayu Islam, Yang di-Pertuan Agong itu adalah raja untuk negara kita ini. Tidak kira bangsa, tidak kira kaum, tidak kira agama. Dia adalah payung negara kita. Dan kamu, apalagi sebagai seorang Melayu Islam, yang itu adalah yang kamu perjuangkan selama ini. Dan pemimpin UMNO, kalau buang kamu sekalipun, kamu benci dia sekalipun, dia telah pun pernah berjasa dengan kamu. Dan Papagomo diambil oleh Zahid, dibuang oleh Zahid, memang itu hak dia lah sebagai presiden. Kenapa dia melenting? Jadi kalau kamu rasa idealisme akhirnya Zahid dah buang kamu, kalau kamu nak masuk parti lain, nak menyokong Tun, nak menyokong siapa sekalipun, tidak ada isu di situ. Tetapi tak payahlah kamu sampai mengatakan presiden lama kamu menipu Yang di-Pertuan Agong. Itu memang pada saya kerja gila. Fan Misha Aiman, padan muka kau gomo. Celaka. Cuba sokong Musin nak londehkan kerajaan PAS Kelantan. Itu ya, jadi dia dah terjerat diri dia sendiri. Sebab tu saya selalu bagi kawan-kawan cakap, kita boleh saja nak marah dan sebagainya ataupun emosi, tetapi kita lihatlah apa yang kita nak ulas sebenarnya. Kena tak? Ya, kita rasa bahawa apabila masuk media sosial, kita tengok view kita beribu, view kita banyak, maka kita rasa nak menunjukkan diri kita bahawa kita lah manusia paling hebat. Ini bukan gelanggangnya. Politik gelanggangnya adalah di lapangan. Sebab itu kalau kita lihat mana-mana parti, core businessnya adalah bertanding di pilihan raya. Kalau kau menang di pilihan raya, kalah di pilihan raya, tetapi core business parti politik adalah menjadi calon. Begitu juga kita yang berada dalam barisan kepimpinan parti. Apa dia kita punya target? Target kita adalah menjadi calon. Kalau tak jadi calon, duduk dalam parti politik, pegang jawatan presidennya sekalipun tak ada gunanya. Jadi jangan duduk dalam politik. Apa yang kita lihat? Bertahun-tahun Papagomo ni duduk dalam politik, tapi kita tak pernah dengar dia bertanding. Dan kawasan mana dia ikut pun tak tahu. Dia macam tu je. Duduk, dia tumpang lah cawangan UMNO mana-mana, yang buat kerja bos dia. Mana ada macam tu. Mat Isa, Ismok 13, Gomo setiap malam buat fitnah dan bohong. Ni salah orang PN juga. Mama Isa, Papa Gomo ni cakap pandai tapi tak matang. Orang beginilah patut diambil tindakan
Seperti Agong kita diperbodohkan. Dulu kemain sokong UMNO, sekarang tak dapat jawatan, tukar arah. Thank you Abasa. Thank you. Nazman Talib bercakap Papa Gomo ni bohong kuat. Lokli sampai beruk matyeh Gomo sampai boleh. Samsudin Rasiman, Papa Gomo dia layak jual susu lembu. Om Darat-Darat, Papa Gomo ni dia layak jaga tandas awam, kerjanya fitnah. Ya, cari makan saja. Pelik orang PN ramai sokong Gomo. Ya, memang dia orang sokong kerana mereka, kita lah sebagai influencer ataupun kita yang ada punya pengaruh dalam media ni, kita jangan terlalu terpesona dengan pujian-pujian orang. Akhirnya dia dalam masalah nanti. Siapa yang nak bantu dia? Dia dah kena buang dengan UMNO. Sekarang ni Presiden UMNO telah pun mengeluarkan kenyataan dia, yang mana dia kata Papa Gomo sepatutnya semak dengan pihak istana tentang perkara ini dan berlaku mengikuti titah Yang Pertuan Agong. Dan dikata di sini, Papa Gomo mendakwa kononnya Ahmad Zahid menipu Yang Pertuan Agong ni tadi. Maka Zahid pun kata terpulang kepada Papa Gomo untuk dia nak menjawab sendiri isu ini. Jawablah kau dekat Balai Polis. Itulah. Jadi dia duduk, kalau saya lihat ya, Papa Gomo ni jenis tak kenang budi lah. Dulu dia naik, disebab bencana dia boleh naik. Dulu boleh lah. Dulu masa zaman Datuk Seri Najib dulu, mungkin dia boleh bodek-bodek lagi. Lepas tu dia bodek lah lagi geng-geng lain dalam UMNO tu, naik macam tu je. Tetapi dia tidak ada, dia pegang jawatan tetapi tidak bertanding. Pada saya nothing lah. Hanya pada saya politik tai kucing juga lah macam tu. Ni PN fitnah negara. Politik karena duit. Jadi bila tak ada duit, jadilah politik murahan. Itu betul yang kamu cakap, Yongki Elias. Cupen 1886 nanti Ponorogo akan minta maaf. Tunggu dah lihatlah. Macam mana Ponorogo Ponogomo Papa Gomo minta maaf pun tidak guna. Benda macam ni. Saya cerita sedikit lah ya. Bayangkan kalau yang mengatakan Zahid tipu Agong ni, satu yang pertama kalau kita tengok orang ini contohnya orang Cina, kaum-kaum lain lah. Saya rasa hari ini panas negara ni, terus diangkat oleh polis lah. Percayalah. Dan kenapa orang PN tak berani nak main isu ni sekarang? Ini satu penghinaan tau. Menghina Presiden UMNO, menghina Yang Di-Pertuan Agong. Bukannya Muhammad Isa, wahai Papa Gomo, kalau tak pandai jangan buat pandai. Akta Lupa Parti pun tak tahu. Tak tahu Papa Gomo. Dia ni, pada saya lah, maaf cakap lah secara jujurnya, Papa Gomo bukan pandai, tapi dia belagak pandai. Dia sedikit benda je dia tahu. Dia tidak tahu semua tentang, pada saya lah, tentang general politik tu, asas politik itu dia tak tahu. Contohlah, parti politik yang ada di dalam Malaysia ni, yang melibatkan Sabah dan Sarawak, parti lokalnya, dan bagaimana selok-beloknya. Papa Gomo sedikit pun tidak tahu MA 63. Maaf cakap lah, mungkin kerana dia tak tahu bahasa Inggeris, mungkin tak tahu nak baca. Jadi dia tak tahu, banyak benda dia tak tahu. Tapi saya banyak menonton video-video dia di situ saja dia berpusing di situ je. Harry, Papa Gomo boleh bergabung dengan Cikgu Bat 2x5. Tapi Cikgu Bat lebih bijak daripada dia. Cikgu Bat masih ada pelajaran. Cikgu Bat masih lagi pernah bertanding walaupun kalah. Papa Gomo tak ada. Walaupun saya kritik lah Cikgu Bat ni, tetapi Cikgu Bat jauh lebih bagus lah daripada Papa Gomo. Dia masih ada knowledge lah, knowledge tentang politik, ataupun dia dah pun pernah jadi calon. Pak Gomo mana ada apa mendadak. Kemaru Zaman, selamat malam, selamat tadi ya, selamat malam Kemaru Zaman. Jenis Pawi, Pak Gomo main isu 3R. Ya, dia main isu 3R. Kalau kita tengok ya, dalam dia punya konteks, yang mana dia kata Presiden UMNO boleh saja bubarkan, kalau mau untuk dibubarkan UMNO dan sebagainya, macam-macam yang kita dengar tu. Dia cakap dia ada kuasa, boleh. Itu yang Hussein cakap, betul lah Hussein cakap tu. Tidak semudahnya kita nak menceritakan bahawa nak bubar, nak apa ke,
dengan kuasa, sebab ROS lebih besar. Sebab tu saya selalu kata ROS itu yang menentukan. Kecuali kalau kita tidak ada buat mesyuarat tahunan ataupun langsung tak buat mesyuarat, maka bolehlah terbubar. Benda yang Papa Gomo cakap, dia sendiri tak tahu banyak undang-undang melibatkan politik ni, apa ROS buat, dia tak fikir. Dia main sembrono aja menggunakan jalan dekat, jalan pintas. Jadi orang macam ni kalau dia dapat jawatan dalam kerajaan pun susah. Tapi dia okey lah dulu dalam kerajaan. Waktu Tan Sri Muhyiddin Yassin dibagi jawatan. Kura siri. Saya jumpa Papa Gomo masa dia kerja sesadik, serupa Samseng gangster tu. Xmos, apa cerita Gomo kena pukul di Sabah? Payahlah. Dia boleh lah. Dekat ni dia boleh lah macam hero. Tapi kalau ni macam ayam kentut dia. Sarawak dah tak boleh masuk dia. Confirm. Mungkin Sabah dia boleh masuk lah. Dia ikut kerajaan negeri. Tapi kalau orang macam Papa Gomo ni, jangan harap boleh pijak Sarawak. Memang tak bagilah. Sampai airport terus kena tendang. Tapi kalau sebab itu saya malas nak ni dia. Sebab tak ada, dia memang tak lepas ke Sarawak. Orang macam ni. Orang macam ni tidak digemari di Sarawak. Papa Gomo kalau duduk di Sarawak susah juga hidup dia. Dah lama tu kalau jenis macam tu di Sarawak ni. Jangan main di Sarawak ni. Azran Hamzah, selamat malam Tuan Daniel. Selamat ya, selamat malam Tuan Azran. Isadora Farasah, orang seperti Papa Gomo tiada jiwa negarawan, tak layak cakap kenaan politik. Ya. Tak ada value sama sekali. Kita nak mendengar apa-apa sebenarnya yang dia nak bawa, agenda apa sebenarnya dia nak cerita tentang diri dia. Sedangkan dia anak muda, Full Metal Alchemist. Papa Gomo has a lot. Tak tahulah apa bisnes yang dia buat. Ina Agong tangkap je, terus bukti terang-terang dah ada. Ya. Dia sekarang ni kalau padam video satu, ada banyak, ada beribu video ke sana sini. Saya nggak malu kalah dengan Papa Zora, Papa kebenaran. Sebab itu saya kata, kalau Hussein saja boleh berdebat dengan dia, boleh balun dia macam tu saja. Tapi saya tengok orang yang buat komen dia lah waktu Hussein balun dia tu, ramai penyokong dia. Lepas tu dia buat poll pula dengan Hussein, kantoi lagi. Payahlah orang macam tu. Jadi anak-anak muda sekarang ni, terutamanya macam Hussein, banyak lagi lah. Jangan orang-orang yang rasa macam Pak Gomo ni, rasa dia duduk dalam politik lama, maka dia nak pijak kepala orang. Macam orang-orang macam kami, dia nak pijak, dia kata dia lebih hebat. Setiap manusia tu dilahirkan ada kebolehan dia, ada kehebatan dia. Dan orang seperti Hussein tu pun bukannya dia nak bersembang tentang politik ini, dia tak buat kajian dia. Biasanya dia banyak membaca, dia lihat apa yang berlaku, perlembagaan parti dan sebagainya. Tapi saya percaya orang seperti Papa Gomo dia tidak nak belajar benda-benda ni. Dia cuma melihat, mengikut, dan akhirnya dia buat andaian dia. Politik bukan andaian. Azran Hamzah, kalau tak berapa pandai nak buat homework dulu, baru bercakap, biar tak malu. Papa Gomo ni. Ya. Sebelum kita nak ulas sesuatu perkara, kita kena buat homework, kita kena cek, kita kena ni. Saya pun macam tu. Betul tak? Sebab tu macam contoh kenyataan menteri baru ni yang kecoh di itu, tiba-tiba meloncat pemuda UMNO. Itu semua jangan kita buat dulu. Kita tengok dulu apa sebenarnya situasinya. Hari ini kan dah nak minta maaf, tak boleh. Lepas tu mungkin egois tak nak minta maaf, lepas tu cerita pula NTL. Kudin, tangkap je puak-puak ni perosak perpaduan Malaysia. Ya, betul kamu cakap tu Kudin. Kalau saya ya,
Saya dah tangkap lama ada orang macam ni, sebab dia tak ada value kepada negara ni, tapi keluar kenyataan dia, propaganda yang tidak menguntungkan kepada rakyat sama sekali. Perpecahan yang ada adalah di kalangan masyarakat mazmuk, di kalangan orang Melayunya sendiri. Tengok, dia bermain dengan sentimen 3R, lepas tu dengan orang Melayunya sendiri pun dia pergi hentam lagi. Yang paling cantik itulah dia pergi hentam pula yang Di-Pertuan Agong. Gila, saya tak tahu lah, tak dapat bayangkan lah spesies yang macam ni lah. Bayangkan kalau Papa Gomo jadi Perdana Menteri Malaysia, habislah. Johari Abdul, pulau je dia dan just ignore. Tak boleh juga Johari Abdul Manan, kita nak pulaukan orang macam ni. Dah benda ni dia dah lakukan begitu lama, macam-macam statement dia keluarkan. Anak dagang perahu bukanlah seluang tapi golira. Sarip tinju, jangan risau, amno wa undi amno kosan wa. Pasal UMNO tu okey lah, kamu nak undi UMNO tu tak apa, dia kerja perpaduan hari ni. Tapi pasal Papa Gomo ni yang kita cerita ni, lawak lah dia. Faris Aziz hadir tuan, dari penangan Papa Gomo dan Ratu Naga banyak buat fitnah. Ni satu lagi ni, Ratu Naga ni. Ini pun seolah-olah hebat sangat dalam politik, bermain lagi isu 3R. Itu saya tengok aja, tapi saya malas sebab kalau saya ulas mereka ni, saya bagi mereka poin untuk mereka glamour. Jadi saya tak nak bagi mereka glamour lah, saya tak nak ulas. Tapi ni kerana kawan-kawan banyak yang mesej dekat saya, dah beberapa hari kan, ya dah lah saya ulas lah sedikit. Tapi untuk lebih-lebih saya tak mau. Bukan pasal saya takut dengan dia ke tak, tetapi saya tidak mau. Dan satu lagi, kerana saya fikir juga nak ulas, kerana agak geram juga. Dulu dia pernah fitnah Datuk Seri Anwar Ibrahim tu, saya memang geram lah dekat dia. Daripada situ saya memang geram dengan Papa Gomo ni. Walaupun dia dah bayar lah denda tu, tapi saya ingat dia dah bertobat. Tak bertobat juga. Jadi orang macam ni kalau tak bertobat, apa dia jalan dia? Sumbat je lah. Azran Hamzah, dengarnya Hadi Awang dah tak sihat ke? Ya, katanya kita doa yang terbaik lah. Walaupun saya balun-balun pasal sakit apa semua ni, saya tak nak lah. Saya harap dia sihat lah. Sarif tinju, awak tak undi PN PAS, bagus. Cupin 86 wala on PN PAS tak standard dana berhujah. Memang tak ada. Pemimpin dia pun berhujah tak ke mana-mana. Yang dia memainkan sentimen propagandanya dengan sentimen 3R juga. Lepas tu tak habis-habis persoalkan kerajaan tidak membantu rakyat dan sebagainya. Itu je. Dia bermain dengan sentimen rakyat susah. Kita pun dah naik bosan. Saya pun dah malas nak ulas perkara itu. Kerana saya harap rakyat sendiri pun faham benda ni. Azra Manzah, jangan ketawa ya. Kena bagi komen kamu. Faris Aziz, PN pasti hilang deposit di Penang. Muhammad Isa, PN dan PAS tersungkur bulan Ogos ni, harap-harap lah. Tengku Abasah, thank you. Ana, pagi jalan terus dia. Thank you Ana. Ismaino, sumbat je, jangan tersumbat. Ramai anak-anak muda, rakyat yang ada di negara ni, yang orang yang tak tahu, saya tak tahu siapa yang peminat Papa Gomo ni. Anak-anak muda ke, anak-anak orang tua ke, orang yang berumur 40 ke, saya tak tahu. Tapi saya rasa anak-anak muda ramai yang tak suka dengan Papa Gomo ni. Anak-anak muda yang mempunyai knowledge lah, yang memang tak akan suka dengan sikap orang seperti Papa Gomo. Dan saya sangat yakin bahawa anak-anak muda Melayu sendiri pun yang hari ini melihat politik ini pun tidak suka dengan, walaupun mereka menyokong UMNO, tetapi saya yakin pun tidak suka dengan isu 3R ni. Saudara Papa Gomo lebih baik jual karpet, join Pakistan. Kamu saudara ya, marah Papa Gomo dengan kamu tengok komen kamu tu. ABC yang suka Papa Gomo wala on walantit PN. Mungkin lah, saya rasa lah ABC Muhammad Amin, Muhammad Ali, tak ada siapa yang minat dengan dia, saja dia sok sendiri.
Tapi view dia banyak. View dia lebih hebat daripada view saya. Tapi saya tak, tapi itu dekat Facebook lah. Sebab saya tak main Facebook, tak main TikTok. Mungkin for the next saya ni lah. Tapi saya percaya kalau saya main live dekat Facebook dengan TikTok, banyak lah view saya. Tapi saya cukup lah dekat YouTube karena saya fokus dekat YouTube. Untuk saya fokus dekat YouTube. Ini satu rahsia lah saya nak beritahu dekat kawan-kawan yang ada dalam ni. Sebenarnya walaupun view saya tidak banyak di YouTube, tetapi sebenarnya media sosial, kalau kita sebagai influencer, tanyalah dekat orang mana-mana pun yang ni, media sosial yang paling susah hendak dibuat adalah YouTube. Jadi mereka lebih senang gunakan dua platform kalau nak cari glamour ni. Satu Facebook, yang kedua TikTok dan Instagram dan sebagainya, lain-lain lah gitu. Tapi untuk orang seperti Papa Gomo, dia tidak boleh buat YouTube. Kalau dia buat YouTube, satu mungkin dia akan kena ban karena ucapan-ucapan dia yang tidak dibenarkan oleh pihak YouTube. Yang kedua, follower dia pun tak akan ada. Karena YouTube adalah satu platform media sosial yang paling susah dibuat. Mungkin ada kawan-kawan yang pernah buat channel di sini dengan bawa, contohnya bawa isu yang panas sekalipun, mungkin hanya 10, 15. Sebab itu kita tengok mereka tidak dapat. Sebab itu Perikatan Nasional dulu pun mereka menggunakan TikTok. Karena TikTok mungkin kita boleh beli view, boleh beli untuk kita nak promosikan. YouTube tak ada. Jadi kalau nak tengok mereka-mereka yang kata mereka hebat media sosial ni, suruhlah mereka pergi buat live di YouTube. Tengok sangkut tak sangkut. Sebab tu mereka pergilah buat dekat sana. Iyalah, itulah. Tengok, dia kritik UMNO, tetapi duit yang dia bayar saman dulu UMNO. Korang ni parah-parah korang kutuk Papa Gomo. Kesian juga dia.